Indah berbalam si awan petang berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan hasil tugasan 2 kami bagi subjek Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu kod BMMB 1104. Jadi pada tugasan 2 ini kami dikehendaki untuk melakukan kritikan terhadap sesebuah karya sastra yang telah dipilih oleh kami, iaitu karya Jejak Monpus. Ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, iaitu Nur Ainin Azwa binti Hashim, Nur Hasya Alia binti Sukri, dan yang terakhir Siti Hajar binti Mukhtar. Kami merupakan pelajar dari kelas BM2 ambilan Jun 2023-2028. Ini merupakan senarai isi kandungan yang akan kami kongsikan kepada rakan-rakan semua. Isi kandungan kami terdiri daripada pengenalan, masuk kritikan sastra, ringkasan novel dan jenis-jenis kritikan. Ini merupakan antara jenis-jenis kritikan yang telah kami pilih, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan dan kritikan pendekatan serta kritikan penganalisisan. Dunia sastra ini semakin mendapat tempat di hati khalayak umum pada masa kini. Peminat sastra semakin meluas bermula daripada kanak-kanak sehinggalah ke peringkat dewasa. Perkara yang paling dibanggakan lagi ialah bidang kesusasteraan ini turut dijadikan bidang kerjaya yang dipandang serius. Selain itu, karya sastra ini juga terdiri daripada banyak cabang. Karya sastra dapat dibahagikan kepada 2 jenis, iaitu sastra moden dan sastra tradisional. Sebagai contoh, sastra moden terdiri daripada sajak, novel, drama dan cerpen. Manakala bagi sastra tradisional pula, seperti yang umum sedia maklum, iaitu pantun, syair, seloka dan sebagainya. Baiklah, novel yang telah kami pilih bagi menyiapkan tugasan 2 iaitu asas kritikan sastra ini ialah novel Jejak Monpus. Pengarang bagi novel Jejak Monpus ini ialah Zulaiha Paikon. Sebelum kita pergi ke topik utama kita, iaitu kritikan sastra, saya akan bercerita terlebih dahulu sedikit sebanyak mengenai novel Jejak Monpus ini. Novel ini menceritakan tentang Zaha, iaitu seorang penuntut jurusan biologi di Fakulti Sains Hayat di Universiti Teknologi Malaysia. Zaha ini obses terhadap dunia serangga sejak kecil dan mendapat galakan oleh ibunya, Kristina. Pelbagai spesies ulat bulu yang telah Zaha kumpulkan dalam makmalnya, tetapi satu spesies yang paling disayangi olehnya bernama Pus-Pus. Namun keadaan fizikal Pus-Pus ni lemah telah membuatkan Zaha untuk pergi ke Pulau Pisang bagi mencari spesies baru untuk diklonkan dengan Pus-Pus. Setelah itu, beribu ulat bulu telah menyerang kampung Maju Jaya sehingga penduduk kampung tersebut dijangkiti penyakit. Hal ini telah menyebabkan Ripin dan beberapa orang penduduk kampung telah menuduh Zaha di atas perbuatannya itu. Selepas itu, perkara ini telah menyebabkan Zaha berusaha untuk mencari jalan penyelesaian kepada insiden ini dengan mengajak sahabatnya Fikri ke Pulau Pisang. Di akhir cerita, Zaha berjaya mencipta penawar dan atas kejayaan tersebut, Zaha ni telah menerima anugerah beasiswa kerusi kaunselor daripada University Oxford London. Anugerah beasiswa ini telah disampaikan oleh ayahnya sendiri, iaitu Dr. Baharudin. Baiklah, saya akan terangkan tentang kritikan sastra yang pertama, iaitu kritikan sanjungan. Apa itu kritikan sanjungan? Kritikan ini bermaksud pernyataan rasa kagum dan senang terhadap orang lain.
Kritikan sanjungan ini ialah memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Kritikan sanjungan yang ada dalam novel ini ialah dalam novel ini, Jejak Mampus mempunyai plot yang sangat menarik. Bermula dari permulaan jalan cerita, perkembangan, konflik, klimaks dan peleraian. Setiap plot yang terdapat dalam novel ini dapat dilihat jalan cerita yang lancar serta mudah difahami oleh golongan remaja untuk memahami isi penyampaian dan terselitnya juga nilai-nilai murni dalam novel tersebut. Untuk novel ini saya telah mengambil permulaan plot, iaitu dalam permulaan plot novel Jejak Mampus, pengarang telah memperkenalkan watak utama iaitu Zaha serta ibunya yang bernama Kristina. Zaha ni mempunyai minat yang amat mendalam terhadap serangga, terutamanya spesies ulat bulu dan rama-rama. Lepas tu antara plot yang menarik bagi saya iaitu konflik. Konflik yang berlaku dalam novel ini, terdapatnya beribu-ribu ulat bulu telah menyerang kampung Maju Jaya. Maka penduduk kampung Jaya ini telah terkena penyakit yang dibawa oleh serangan ulat bulu tersebut. Maka Ripin dan beberapa orang pemuda kampung telah datang ke rumah Zaha. Kesemua daripada mereka telah menggeledah makmal Zaha, tetapi tidak menjumpai apa-apa selain ulat bulu dan pelbagai jenis rama-rama. Baiklah, untuk kritikan sanjungan yang kedua, saya telah melihat terdapatnya unsur sikap keprihatinan dalam penjagaan alam sekitar. Novel ini telah menunjukkan beberapa satu nilai positif yang harus diambil kepada pembaca itu sendiri, iaitu sikap keprihatinan terhadap penjagaan alam sekitar. Pengarang novel ini iaitu Zulaiha Faikon mengambil isu yang perlu diterapkan dalam diri masyarakat untuk menjaga alam sekitar. Perkara ini dapat membuka para pembaca untuk lebih sedar akan alam sekitar dan terus menjaga bagi melestarikan alam sekitar yang lebih baik. Contoh peristiwa yang saya ambil dalam novel ini ialah Zaha risau apabila memikirkan generasi muda yang tidak mewarisi keindahan alam semula jadi disebabkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Lepas tu masyarakat pula tiada keinginan untuk menjaga alam sekitar kerana di sana terdapat banyak pencemaran yang telah berlaku sehingga mencemarkan keindahan hutan paya bakau Tanjung Piai. Sedangkan kita tahu yang masyarakat yang bertanggungjawab haruslah melestarikan hutan paya bakau tersebut kerana hutan paya bakau itu merupakan antara lokasi ekopelancongan kepada negara. Baiklah, seterusnya kritikan sanjungan yang ketiga yang saya dapat ulas di sini iaitu terdapatnya pemberian kemaafan kepada seseorang. Iaitu novel ini telah menyentuh tentang isu kekeluargaan yang berlaku di dalam keluarga Kristina iaitu ibu kepada Zaha. Mengapa saya berkata demikian? Kerana Kristina yang baik hati sanggup memaafkan bekas suaminya iaitu Dr. Baharudin. Walaupun bekas suaminya itu pernah melukakan hati Kristina dan Zaha dengan sanggup menikah dengan wanita lain semasa Dr. Baharudin ni berada di luar negara serta meninggalkan tanggungjawabnya terhadap Zaha pada ketika itu. Saya dapat petik di sini, di dalam apa yang saya dapat petik dalam novel ini ialah pada akhir cerita, setelah Zaha ni berjaya menerima anugerah beasiswa kerusi kaunselor daripada University Oxford London, kegembiraan Zaha ni semakin bertambah apabila bapa yang sangat dia rindui telah melamar ibunya kembali. Kat sini serangan ulat bulu berintik hitam telah punya hikmah yang tersembunyi. Mampus bukan sahaja telah menyelamatkan nyawa penduduk kampung tersebut, tapi telah menyambung hubungan yang sekian lama terputus. Iaitu kat sini ni saya dapat ulaskan bahawa Kristina ni sangat baiklah kerana dia telah memaafkan kesilapan yang telah dilakukan oleh bekas suaminya iaitu Dr. Baharudin. Walaupun
kita tahu yang bukan senang untuk kita nak memaafkan seseorang, tapi dekat novel ni telah menceritakan yang bahawa Christina ni sanggup memaafkan bekas suaminya itu demi kebahagiaan anaknya iaitu Zahar. Baiklah, itu saja baiklah, itu saja kritikan sanjungan yang saya dapat ulaskan. Kita akan teruskan kepada kritikan yang selanjutnya. Dalam novel yang telah kami kaji ini juga mempunyai kritikan teguran. Kritikan teguran ini merupakan kritikan yang bersifat memberi teguran dan peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan teguran ini dikatakan lebih praktikal kerana pengkritik akan melaksanakan kajiannya secara lebih berimbang. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkritik turut menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks dan serentak menunjukkan kekurangan yang ada dalam sebuah karya tersebut. Di sini saya telah senaraikan dua kritikan teguran yang saya dapati dalam karya Jejak Mampus ini. Yang pertama ialah sikap yang terlalu obses dengan dunia serangga. Novel Jejak Mampus ini berkisahkan tentang kisah remaja yang bernama Zahar mempunyai minat yang mendalam terhadap serangga, terutamanya ulat bulu dan rama-rama. Jadi, keobsesan Zahar ni terhadap serangga dapat dilihat pada kewujudan sebuah makmal yang dibina olehnya sendiri berdekatan dengan rumahnya. Konflik bermula apabila salah satu ulat bulu kesayangannya yang dinamakan Pus-Pus telah sakit. Jadi, dia mengambil keputusan untuk mencari klon kepada ulat bulunya itu supaya ulat bulunya kembali pulih seperti sedia kala. Jadi, setelah itu, serangan ulat bulu telah berlaku di Kampung Maju Jaya. Zahar mengesyaki bahawa serangan ulat bulu tersebut berhubung kait dengan eksperimennya yang dilakukan terhadap spesies ulat bulu Morgan. Jadi, buktinya lagi dapat dilihat apabila pada malam itu Zahar ke makmalnya. Zahar mendapati bahawa Morgan masih ada di sarangnya, tetapi tiba-tiba cahaya kebiru-biruan muncul dari sarang dan Morgan mula terbang dan hilang dalam kegelapan malam. Hasil daripada jejakannya, Zahar mendapati bahawa Morgan telah merangsang ulat bulu berintik hitam keluar dan melekat di tempat yang berdebu, berjelaga dan tercemar. Zahar tidak menyangka minatnya kini telah menimbulkan bahaya kepada orang lain. Selain gata-gata kulit, kanak-kanak juga mudah untuk terhidur raja serangga yang digunakan untuk memusnahkan ulat bulu itu. Jadi, pengajarannya di sini bahawa sikap Zahar yang terlalu obses dengan dunia serangga ini sedikit sebanyak memberi kesan negatif kepada penduduk kampung apabila dia telah membawa pulang spesies ulat bulu yang dinamakan Morgan untuk dijadikan klon kepada ulat bulu Pus-Pusnya. Tetapi malangnya ulat bulu Morgan itu telah merangsang pembiakan ulat bulu berintik hitam yang telah menyebabkan kesengsaraan kepada masyarakat apabila ada kanak-kanak dan juga orang-orang dewasa yang mengidap penyakit seperti gatal-gatal kulit, seperti sakit-sakit dan sebagainya. Kritikan teguran yang kedua yang terdapat dalam novel Jejak Mampus ialah sikap degil yang ada pada watak utama iaitu Zahar. Alkisahnya bermula apabila Zahar menyertai kursus kembara biologi alam di Camp Kaizen yang terletak di pinggir hutan simpan Gunung Pulai untuk meneruskan penyelidikannya. Zahar begitu leka mencari pengganti Pus-Pus. Tiba-tiba dia terlihat seekor beluncas berwarna kuning. Sewaktu asyik melihat beluncas tersebut, Zahar tiba-tiba tergelincir dan jatuh ke dalam jurang. Setibanya Zahar di rumah, ibunya berasa amat bimbang melihatkan keadaan anaknya itu. Namun kesakitan yang dialami oleh Zahar
tidak menghalang niatnya untuk meneruskan penyelidikannya bagi menyelamatkan ulat bulunya iaitu pus-pus. Jadi Zahar ini masih ingin meneruskan penyelidikannya. Jadi dia ingin ke Pulau Pisang. Namun hasratnya tidak berapa disenangi oleh ibunya Kristina. Puan Kristina menghalang Zahar ke Pulau Pisang kerana bimbang akan keselamatan anaknya itu. Menurutnya, kedegilan Zahar ini sama seperti bapanya iaitu Dr. Baharudin. Kritikan seterusnya yang terdapat dalam novel Jejak Mampus ialah kritikan saranan. Kritikan saranan ini merupakan sebuah kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk diperbaiki kekurangannya serta memantapkan unsur-unsur yang meminda dalam karya. Selain itu, kritikan saranan ini juga bersifat memberikan alternatif untuk membaiki kekurangan yang ada dalam sesebuah karya itu. Sebagai contoh, setelah tersebarnya berita mengenai penularan wabak penyakit yang berpunca daripada ulat bulu berintik hitam, warung Pak Mae telah menjadi kecoh. Hal ini disebabkan oleh terdapat rakan Zahar yang bernama Ripin yang juga merupakan musuh kepada Zahar telah menyalahkan Zahar atas semua yang berlaku. Dia telah mengeluarkan kata-kata kesat kepada ibu Zahar iaitu Kristina dan ini membuatkan Zahar marah dan tidak menerima apabila Ripin sesuka hati menghina ibunya. Jadi, maka tercetuslah pergaduhan secara besar-besaran antara Ripin dan Zahar. Pada awalnya, mereka hanya bertengkar lidah sahaja, tetapi kemudian disusuli dengan adanya pergaduhan saling memukul antara satu sama lain. Ripin telah mengeluarkan pisau lipatnya lalu melibas bahu Zahar. Tindakan tersebut menyebabkan Zahar rebah ke tanah dan Ripin telah melarikan diri dengan panik. Dengan bantuan Pak Mae dan penduduk kampung, Zahar telah dibawa ke hospital oleh ibunya. Jadi, pada pandangan saya, energi penggunaan pisau ini tidak sepatutnya ada dalam novel ini kerana seperti yang kita tahu, novel ini digarap ataupun ditulis untuk remaja yang berumur 14 tahun dan ke bawah. Jadi penggunaan pisau ini sepatutnya perlu dielakkan oleh penulis dalam karya ini. Mari kita lihat pula kepada kritikan yang seterusnya iaitu kritikan pendekatan. Untuk maklumat semua, kritikan pendekatan ini bermaksud sesuatu proses atau cara mendekati sesuatu. Ia merupakan usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian ataupun kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Kritikan pendekatan yang terdapat dalam novel yang kami kaji iaitu novel Jejak Mampus ini ialah melalui watak dan perwatakan. Zahar iaitu watak utama dalam novel ini yang merupakan anak kepada Kristina Ashraf dan Profesor Dr. Baharudin. Sebagai contohnya, Zahar ini merupakan seorang pelajar cemerlang dalam jurusan biologi Fakulti Sains Hayat di Universiti Teknologi Malaysia. Zahar ini telah memenangi hampir 10 anugerah hasil daripada penyelidikannya iaitu pingat emas dan perak ITES, anugerah Yayasan Sains Torre Malaysia, anugerah Inovasi Negara Langkawi Award dan anugerah Medal Emas Penyelidikan iaitu MPOB. Selain itu, Zahar juga merupakan seorang yang mempunyai minat yang mendalam terhadap serangga sejak kecil. Buktinya, minat Zahar ini
terutamanya pada serangga seperti ulat bulu dan rama-rama semakin mendalam dan mendorong dia untuk membina sebuah makmal kecil di sebelah rumahnya. Seterusnya, Zaha ini juga merupakan seorang yang gigih menjalankan penyelidikan sains berkaitan dengan kehidupan serangga. Buktinya, Zaha telah pergi ke beberapa tempat seperti Taman Hutan Paya Bakau di Tanjung Piai, pinggir hutan simpan Gunung Pulai dan Pulau Pisang bagi menemukan spesies ulat bulu baharu demi menyelamatkan spesies ulat bulunya, iaitu yang diberi nama sebagai pus-pus. Baiklah, seterusnya ialah berkenaan dengan kritikan penilaian. Kritikan penilaian bermaksud melakukan pemberian nilai tertentu kepada sesuatu teks sastera yang berkaitan dengan mutu karya sastera tersebut. Kritikan penilaian yang dapat saya kemukakan dalam novel ini ialah novel Jejak Mampus ini memaparkan seorang watak utama yang sangat kuat dan tabah dalam menghadapi pelbagai masalah yang mendatang. Contoh peristiwa yang saya dapat kemukakan ialah Zaha telah dituduh sebagai punca serangan ulat bulu yang telah menyerang Kampung Maju Jaya yang mana telah menyebabkan penduduk kampung diserang penyakit gatal. Walaupun begitu, Zaha tetap tabah menghadapi masalah itu dan akhirnya berjaya menemukan penawar bagi menghentikan serangan ulat bulu di kampungnya. Berdasarkan teks peristiwa ini, kita dapat lihat bahawasanya terdapat kekuatan yang telah ditonjolkan oleh penulis dalam novel ini, di mana Zaha yang mempunyai sifat yang begitu tabah menyelesaikan masalah yang berlaku dengan bijak meskipun dia telah dituduh sebagai punca masalah tersebut. Kekuatan ini telah menyebabkan novel ini mempunyai mutu yang tinggi, yang mana penulis telah berjaya memaparkan seorang watak yang tabah dan bijak dalam menyelesaikan masalah. Tambahan lagi, plot dan kosakata yang digunakan oleh penulis sangat baik dan mudah untuk difahami oleh pembaca. Baiklah, sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.